Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bertemu lagi kita pada minggu ini dalam weekly market update yang mana apa yang telah pun berlaku sepanjang minggu lepas dan apa yang telah pun berlaku semalam di dalam Wall Street. Okey, kalau kita lihat semalam banyak saham-saham yang berkaitan dengan teknologi mengalami kejatuhan. Seperti yang dapat kita lihat di sini, cuma saham-saham yang more towards economic stock seperti sektor kewangan dan juga sektor-sektor yang lain seperti sektor industrial, sektor utilities, basic materials dan juga restoran dan sebagainya, dan healthcare membuat kenaikan ya. Tetapi sektor-sektor teknologi seperti yang saya katakan tadi mengalami kejatuhan, dan ini adalah kerana sectoral play yang telah pun berlaku sejak beberapa minggu ini, dan disebabkan juga oleh kerana yield, bond yield terus meningkat sejak adanya stimulus package yang telah pun diluluskan. Hanya menunggu beberapa hari saja lagi jika ianya pass bill, of course ianya akan direalisasikan sepanjang minggu ini. Dan kalau kita lihat kajian terhadap indeks-indeks pasaran utama seperti Dow Jones, S&P 500 dan juga Nasdaq, kita dapat melihat cuma Dow Jones dan juga S&P 500 membuat kenaikan sedikit. Yang mana tetapi kalau kita lihat secara terperinci sebenarnya ya, kenaikan di dalam Dow Jones dan juga S&P 500 ini masih dalam tahap yang melemah kerana kita dapat melihat kenaikan yang dilakukan oleh Dow Jones sejak pada hari Jumaat dan juga kemarin pada hari Isnin tidak disusuli dengan volume yang kuat. Begitu juga dengan S&P 500 kalau kita perhatikan betul-betul yang mana kenaikan harga tersebut yang juga kita dapat lihat di sini lantunan daripada lower channel trendline ini, kita dapat melihat pergerakan harga tersebut juga melemah kerana tiadanya volume yang cukup untuk mempush harga tersebut lebih ke atas lagi, dan kita harus berhati-hati sebenarnya dengan pergerakan harga ini kerana mungkin apa yang berlaku ini cuma bersifat sementara ataupun mungkin is effect bull rally ya, kerana lantunan ini ataupun reversal yang dapat kita lihat ini seperti yang saya katakan tadi, volume tersebut tidak seiring. Sepatutnya kenaikan harga ini disusuli dengan kenaikan volume juga. Begitu juga dengan Nasdaq, seperti yang dapat kita lihat di sini, Nasdaq adalah indeks berkaitan dengan teknologi, dan pada ketika ini Nasdaq, minta maaf tuan-tuan, Nasdaq at the moment mengalami kejatuhan yang teruk ya, kejatuhan yang teruk, dan ini biasa berlakulah bila sektoral play berlaku, rotational play lah berlaku ya, di antara growth stocks dan juga value stocks. Value stocks itu more towards real economy stocks, manakala growth stocks biasanya berkait dengan saham-saham yang di dalam sektor teknologi. Dan yang dapat kita lihat di sini, Nasdaq telah pun membocori the initial support level iaitu pada paras 12,744 di sini, dan the next support level yang perlu kita perhatikan ni yang kritikal sebenarnya, yang kritikal ialah support level pada 12,000 paras 12,000. Jadi jika paras 12,000 ini dicerobohi dan Nasdaq close ataupun ditutup di bawah paras 12,000 ini, kita harus berhati-hati dan kita mesti melihatlah portfolio kita tersebut sama ada portfolio kita itu lebih cenderung ataupun lebih expose terhadap teknologi stocks ataupun growth stocks berbanding dengan value stocks ataupun real economy stocks. Di mana real economy stocks ini yang berkait rapat dengan S&P 500 maupun Dow Jones Industrial
Index. Seterusnya semalam saya ada berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan dengan satu buy call daripada para analis, iaitu daripada firma Pivotal, yang mana mereka mengatakan VFC ataupun VF Corp, mereka mengupgrade VFC kepada buy, dan semalam kita dapat melihat pergerakan harga saham tersebut telah pun naik sehingga 3.4%, ditutup pada $81.50 dan mereka menjangkakan harga saham ini akan melonjak sehingga $94. Tetapi kita mesti berhati-hatilah dengan kajian dengan buy call mereka, buy call mereka dan analisa mereka tersebut. Mungkin apa yang mereka lihat ialah saham ini melantun daripada support level yang ada di kawasan ini, ya. Dan itu yang mungkin mereka lihat, dan of course mereka melihat juga saham ini tidak ada banyak competition berbanding dengan saham-saham yang lain di dalam sektor consumer non-durables on apparel and footwear. So mungkin ini yang mereka lihat, dan kita boleh melihatlah yang mana pergerakan harga ini sentiasa membuat lantunan apabila ia mencecah paras $74.40 ataupun dalam sekitar 78 ke 76 dolar ini. Dan inilah mungkin mereka lihatlah untuk harga ini membuat lantunan kembali ke atas ke paras $94, iaitu mungkin satu paras yang terdahulu, mungkin kawasan sini, ya. Mereka mentarget, membagi sasaran saham ini akan melonjak kepada $94. Di sini terdapatnya kawasan resistance yang mungkin pada $94 itu adalah satu sasaran yang reasonable lah, ya, untuk kita lihatlah. Jadi buatlah trading plan tuan-tuan dan puan-puan, dan kalau tuan-tuan sempat membuat pembelian semalam, of course tuan-tuan telah pun mengaut keuntungan lebih daripada 3% dalam masa satu hari, berbanding ataupun instead of having 3% dalam masa setahun. It's a good return lah for the time being lah, dan kita berharap dan kita mesti melihat pergerakan harga ini akan terus membuat lantunan ke atas kepada target yang telah pun diberi oleh para penganalisa di Wall Street, iaitu daripada firma Pivotal, yang mungkin VFC ini akan membuat lantunan ke paras $94. Dan pada sepanjang minggu ini, ya, sepanjang minggu ini beberapa syarikat-syarikat akan membuat pengumuman, di antaranya ialah Dick's Sporting Goods, Ulta Beauty, dan juga Celsius Holding, serta juga JD.com. Jadi apa yang dapat kita lihat di sini, kebanyakan syarikat-syarikat ataupun saham-saham yang kurang berkaitan dengan teknologi nampaknya ingin membuat lantunan ke atas, seperti Dick's Sporting Group dan Ulta Beauty, dan berkemungkinan juga Celsius Holding. Tetapi kalau kita lihat JD.com, mungkin akan meneruskan tekanan ke bawah, ataupun ia try untuk mencari support level di kawasan price confluence di sinilah, iaitu di antara harga $70 hingga sekitar $86 ini. Dan of course kita perhatikan pergerakan harga ini sebelum kita membuat apa-apa tindakan, dan sebaik-baiknya oleh kerana keadaan sekarang yang amat volatile bagi pasaran, sebaik-baiknya kita perhatikan saja pasaran ini hingga indeks pasaran ini menampakkan kepada kita yang ia beransur pulih untuk membuat kenaikan ke atas. Okey, jadi itu saja perkongsian saya untuk minggu ini dan hari ini, dan insyaAllah saya akan membuat lagi analisa pasaran di Wall Street jika ada yang very interesting to share lah. Ya, okey. So sekian, terima kasih dan assalamualaikum.